So bila Aisyah tak ada nanti, anak-anak akan tengok balik, oh mak aku ni betul-betul sayang kat aku. Apa-apa yang terjadi pun, Aisyah, I have to be strong. Kan? Sebab kita ada anak-anak kita. If you want to love someone, you boleh. Tapi jangan bagi 100%. Love yourself first. Assalamualaikum dan salam sayang semua. Anda bersama saya Daya Bakar, host anda untuk Wardah Heart to Heart, di mana kita akan temu bual dengan seorang personality yang akan memberi inspirasi kepada anda dan kita akan mengenali beliau dengan lebih mendalam. Kali ini kita bersama dengan Aisyah Hijannah. Aisyah Hijannah. Assalamualaikum. Salam Aisyah, how are you? Alhamdulillah. Alhamdulillah sangat okey, alhamdulillah. Kita nampak macam hari raya. Betul, dan sangat matching sebab biru dengan biru. Ya, kan? Macam kita berhari raya pula. Betul. Kita. Dan sebenarnya saya rasa untuk penonton Heart to Heart mesti kata, Aisyah dah warna biru macam lain daripada yang lain. Betul tak Aisyah? Sebab Aisyah biasa pakai hitam. Kan? Mana-mana biasa pakai hitam. Tapi hari ni kita pakai biru. Nampak aura dia lain Aisyah. So hopefully today kita dapat berborak Heart to Heart. InsyaAllah. And viewers lebih mengetahui, mengenali. Kalau Aisyah boleh rangkumi dengan mudah, siapakah Aisyah Hijannah sebenarnya? Okay, basically Aisyah ni umur 26 tahun. Muda lagi, alhamdulillah kan, muda lagi. Dan sekarang ni pun mempunyai 2 orang anak, upcoming lagi seorang. Dan sekarang ni masih lagi melalui perniagaan macam biasalah. Alhamdulillah. So Aisyah, kalau orang tahulah, memang Aisyah ni terkenal suka bagi kata-kata motivasi. Betul? Penulis buku juga. Jangan lupa tu. Penulis buku yang dah ada berapa novel? 6 ke? 7. Masya Allah. Dan ada perniagaan sendiri juga. Betul. Tapi kalau orang tanya, tapi Aisyah ni bermulanya dari mana sebenarnya? I see. Sebenarnya Aisyah start daripada buat video-video konten dekat Instagram. Okay. At that time it was 2016 dan waktu tu Instagram baru lagi. So Aisyah ni jenis orang yang suka bercakap. Tapi Aisyah tak nak ada Facebook, tak nak ada Instagram, tak nak ada semua benda tu. Sebab at that time macam kita fikir nak jadi perempuan yang tidak dipandang dan tidak memandang macam tu lah kan. So tak nak ada semua benda tu. Tapi masa Aisyah belajar, Aisyah suka sebelum macam buat presentation tu, Aisyah akan test dulu dekat depan cermin. Okay. So kawan-kawan dia nampak lah macam Aisyah ni boleh bercakap tapi kenapa tak ada Instagram, kenapa tak ada YouTube. So diorang yang buatkan. Okay. Diorang yang buatkan Aisyah punya Instagram tu. Bagusnya. Kan, so diorang buatkan, record guna phone waktu tu lah, diorang editkan. And waktu tu nama Instagram Aisyah ialah 401 Production. 401 tu sebabkan nama dom kita orang. Ya. Dom 401. Mentang-mentang diorang yang buat, dia bagi nama dom sekali. So nama dom Production tu macam hasil daripada bilik tu. Macam tu lah. So daripada situ Aisyah buat video dan alhamdulillah selepas Aisyah berkahwin, barulah Aisyah mulakan dengan menulis buku. Menulis buku. Dan daripada menulis buku barulah Aisyah grow lagi bisnes tersebut kepada fashion, iaitu Hijannah lah. Macam tengok Aisyah punya fashion macam betul-betul tudung lah ya. Betul. So ada buku, ada tudung. Tapi kalau bercerita tentang buku ni, Aisyah mula tulis buku pertama pada umur 20 tahun kan? 20 tahun. Saya tengah terfikir 20 tahun saya buat apa lagi sebenarnya waktu tu ya. Tapi Aisyah Hijannah dah keluarkan buku dan sekarang ni katanya dah terjual sebanyak 175,000 naskah. Masya Allah. Banyak tu Aisyah, banyak Dan mana Aisyah dapat inspirasi sebenarnya untuk menulis buku? Tulisan buku ni kadang-kadang apa yang Aisyah tulis tu ialah apa yang Aisyah lalui dalam hidup. Baik. So sewaktu Aisyah menulis tu, selalunya Aisyah akan dengar lagu-lagu Indonesia, macam lagu Rosa, macam lagu-lagu yang sedih-sedih lah, supaya kita akan dapat vibes tersebut untuk kita menulis tu dengan lebih baik. So basically semua buku Aisyah tu pasal tentang diri Aisyah. Jadi orang boleh tahulah, Aisyah ini memang betul-betul pasal Aisyah ni. Dan juga macam memberi motivasi Aisyah, because Aisyah sangat muda. Orang suka kaitkan macam kalau orang nak bagi motivasi ni, selalunya orang yang dah banyak pengalaman lah. Banyak pengalaman kan. So macam Aisyah sendiri, macam mana boleh ada titik mula nak bagi kata-kata motivasi untuk ramai? Sebenarnya Aisyah daripada kecil, benda yang Aisyah selalu pegang dalam hidup ialah sediakan benda yang hidup walaupun lepas kita dah mati. So benda tersebut ialah pahala yang berpanjangan. Pahala yang berpanjangan ni tak semestinya macam ketika jadi cikgu tahu dekat sekolah. It can be like benda-benda yang membantu orang untuk berubah lebih baik. So itu semua ialah pahala kita yang berpanjangan. That's why dalam umur yang muda Aisyah start buat semua benda tu, because kita tak tahu kan kita akan mati tu bila, tua ke muda ke tak tahu. So as long as we live ni, kita kena buat sebanyak mana amal yang boleh lah. Baik. Itu apa yang Aisyah pegang. Pasal tu lah Aisyah keep writing books, terus bagi motivasi kat orang luar sana. Dan juga
mungkin ada yang tanya, Aisyah ni sebenarnya keluarga dia bagaimana? Soalnya asal dari mana kan? Sebab kadang-kadang yelah dia nampak Aisyah yang dalam Instagram je, dalam TikTok je, tapi tak tahu Aisyah sebenarnya orang mana. Aisyah ni sebenarnya family Aisyah ni tak besar pun Kak Daya. So mana dari kecil Aisyah memang mengidam sangat nak family yang besar-besar, lebih ramai. Tapi family Aisyah macam 2 orang beradik je. So ayah Aisyah meninggal pada waktu umur Aisyah 7 tahun. And mak Aisyah daripada Aisyah lahir memang Aisyah tak pernah dengar suara dia, because mak Aisyah kena thyroid cancer. So masa kena thyroid cancer tu, doktor dia operate dan dia tergunting urat suara. So start daripada tersebut, mak Aisyah memang tak boleh bercakap macam kita normal. Macam kita normal, kita cakap ni keluar suara. Macam dia keluar cakap tu dengar macam bunyi-bunyi macam tu je. Sampai sekarang. So memang dah paralyzed lah sampai sekarang. Dan adik Aisyah pun Aisyah dengan beradik 2 orang je kan. Dan Aisyah pun anak sulung. So memang daripada kecil memang Aisyah banyak independent sendirilah for the family. Sebab ayah tak ada, mak sakit kan. That's why macam Aisyah suka buat kerja yang sibuk, kerja yang banyak. Sebab daripada kecil memang kita dah terbiasa kan buat benda-benda yang macam tu. Dan macam Aisyah kata tentang mak Aisyah kan, maksudnya Aisyah membesar dengan seorang ibu yang tidak boleh berbicara seperti di mana Aisyah pula, Masya Allah, Allah berikan kelebihan untuk berbicara dan membantu orang lain ramai kan. Dan kehilangan ayah pada umur yang sangat muda 7 tahun. Apa mungkin memori yang Aisyah ingat tentang ayah Aisyah? Jangan nangis. Sebab ibu bapa ni orang kata sesuatu yang ialah kita pun datang dari mereka kan. Maksudnya jadi macam Aisyah sendiri, macam apa memori tentang ayah Aisyah? Memories tentang ayah, Aisyah ingat lagi waktu Aisyah kecil Kak Daya, di mana Aisyah mula tulis buku ni. Bila Aisyah besar tulis buku kan, waktu kecil-kecil dulu Aisyah suka tulis surat untuk ayah. Because bila kita duduk dengan mak kita kan, kita duduk dalam rumah nenek kita, sebab kita orang lepas ayah meninggal tu memang kita orang tak duduk sendiri, duduk memang tumpang rumah nenek. So dekat rumah nenek tu ada satu bilik je. Satu bilik tu yang untuk Aisyah, adik Aisyah dengan mak Aisyah. So kadang bayangkanlah macam kalau kita orang tidur tu atas katil, mak Aisyah kat ujung, Aisyah kat tengah, adik kat ujung. Adik lelaki berhimpit lah macam tu. Sampailah sekarang bilik tu masih ada lagi. So kalau masuk pun memang nampaklah baju-baju Aisyah semua kat situ kan. So daripada kecil, bila Aisyah ni nak meluahkan perasaan, kita fikir tentang mak kita juga. So kalau kita luah dekat mak kita, takut mak kita sedih. So apa yang Aisyah selalu buat, Aisyah suka tulis surat. And then Aisyah simpan. Dan surat tu kadang-kadang ada juga dalam album yang masih lagi Aisyah simpan kan, supaya boleh tengok. So daripada kecil memang Aisyah suka tulis surat untuk ayah. Dan waktu tu, walaupun kita tahu yang surat ni takkan sampai pun pada ayah kita, tapi kita rasa macam tak apalah, kita relief. Sebab kita dah expresskan kita punya feelings kan, perasaan kita waktu kita kecil. So itu apa yang Aisyah selalu buat lah untuk. Dan adakah apa yang Aisyah buat ni sampai sekarang, kalau tanya saya rasa ya. Aisyah memang kiranya itu ada satu perbuatan yang macam cara you tunjukkan cinta. Dan macam adakah Aisyah memang terus menerus sampai sekarang memang lakukan benda tu? Bila Aisyah sayangkan orang, selalunya Aisyah tak akan bagi dia hadiah yang dibeli. Selalu memang Aisyah akan buat by hand. Sekarang ni memang banyak untuk suami lah. Macam banyak tulis surat. Kalau macam dia keluar outstation ke, macam dekat Melaka ke apa kan, dia balik tu dia akan masuk bilik, tengok ada surat kat sini, surat kat sini. So kadang-kadang bila driving ada surat kat kereta dia. So Aisyah jenis orang yang macam tu kan. Aisyah suka menulis, dan kadang-kadang Aisyah jahit something. So macam benda daripada ayah yang Aisyah buat tu memang Aisyah bawa sampai sekarang. Even for my kids pun Aisyah memang ada sediakan album untuk diorang. Tapi album tu album yang ada tulis tangan Aisyah, lepas tu gambar-gambar bila kita scan kan, tambah kat situ tulis semua benda tu. So bila diorang besar memang diorang akan buka, orang-orang diorang tengok lah. Maksudnya Aisyah ni orang yang sangat macam sangat menghargai, appreciate setiap momen, dan kalau boleh nak dokumentkan momen tu, betul tak? Supaya satu hari diorang boleh tengok balik lah. Sebab tu kadang-kadang macam dekat Instagram kan, kalau ada orang macam dia cakap, kau dah tunjuk bahagia sangat lah, tunjuk bahagia. Sebenarnya intention Aisyah bukan begitu. Sebenarnya apa yang Aisyah tulis itu memang betul-betul daripada hati Aisyah. So bila Aisyah tak ada nanti, anak-anak akan tengok balik, oh mak aku ni betul-betul sayang kat aku. So husband akan tengok, oh isteri aku betul-betul sayang kat aku. So Aisyah sukalah dokumentkan apa yang Aisyah rasa untuk orang. Betul. Dan selalulah kalau macam saya sendiri tengok, ada orang macam bila seorang tu dah tak ada dalam kehidupan dia akan menyesal sebab dia tak cukup dokumen gambar-gambar atau video atau memori bersama. So saya rasa memang betul. Kadang-kadang niat kita tu orang salah erti. Dan Aisyah, kita semua tahulah dalam hati Tuhan ni memang kita nak mengenali Aisyah dengan lebih mendalam sebenarnya. Jadi orang tengok Aisyah ni kuat orangnya. Awak sangat muda,
Yes. Dan anda melalui satu kisah yang saya rasa kalau dalam filem-filem akan difilmkan. Maksudnya apa yang terjadi kepada Aisyah kan, tentunya tentang sesuatu titik titik yang hitam ataupun berat untuk Aisyah kan. Jadi bagaimana Aisyah boleh terus tersenyum? Apakah punca kekuatan Aisyah sebenarnya? I see. I think daripada kecil Aisyah dah pernah hilang orang yang paling Aisyah sayang. Kan? Ayah. So bila jadi isu macam ni, kita reflect balik apa yang kita pernah rasa dulu. So apa yang kita pernah rasa tu, dan bila terjadi balik sekarang, kita dah ada experience dah benda tu. Cuma kali ni isu tu lebih berbeza lah. Maksudnya ini yang betul-betul yang kita memang pegang, yang kita nak hidup bersama sampai kita tua, sampai kita mati, sampai syurga lah kan. Jadi apa yang buat Aisyah terus kuat ialah Aisyah percaya yang apa yang ada ni sebenarnya Allah memang mengajar kita yang tak kekal pun selamanya, tak akan kekal selamanya. Sometimes kita ingat benda tu akan kekal dah, anak kita akan kekal dengan kita kan. Tapi sebenarnya tidak. Dan mungkin Aisyah ni terlalu bahagia lah dulu kan. Terlalu bahagia. So bila kita terlalu bahagia ni, kadang-kadang kita lupa siapa yang memberi kebahagiaan tu. Kan. So sometimes apa yang kita korbankan tu banyak untuk suami kita, untuk anak kita. Tapi kita korbankan untuk yang pemberi bahagia tu kurang. Contohnya macam kita ni doa kita kurang ke, tapi kita spend untuk orang yang kita sayang ni banyak aja spend untuk dia. Contoh keluar jalan-jalan sama-sama, spend banyak untuk dia, tapi bila untuk Tuhan kita kurang pula. So bila datang ujian macam ni, sebenarnya membuka mata Aisyah lah yang yang ni tak kekal, yang ini kekal. So yang kekal ni sebenarnya kita perlu spend a lot sebenarnya. And jadinya isu tu memang banyak merubah Aisyah lah, yang semakin dekat lagi dengan pencipta kan. Jadi Aisyah ingat lagi tau, at one time bila benda ni terjadi, Aisyah doa yang sama. Aisyah ingat lagi, kalau masuk Aisyah punya bilik tu, kalau Kak Dayah masuk bilik tidur Aisyah boleh cerita dekat sini apa jadi, kat sini apa jadi. Aisyah ingat tau poin-poin tu, visual tu. Aisyah teringat lah. Aisyah teringat kat sini apa jadi, kat sini apa jadi, kat sini apa jadi. So Aisyah bila Aisyah masuk bilik tu, Aisyah akan teringat, kat sini aku pernah solat, kat sini aku pernah minta, ya Allah kembalikan balik suami aku. Itu doa Aisyah daripada bulan 10 sampailah end of tahun lepas. Itu doa Aisyah. Tapi at one time Aisyah rasa macam kenapa macam kenapa tak makbul lagi ni, kenapa. So mungkin Aisyah perlu ubah doa Aisyah tersebut, ubah kepada benda yang lain. Dan mungkin Allah nak ajar yang apa yang ada ni memang bukan kekal Aisyah. So Aisyah pun ubahlah, ya Allah bagilah apa yang terbaik untuk aku, untuk dunia dan akhirat. Baik. Jadi untuk umur 26 tahun bagi Kak Dayah lah kan, Aisyah dah lalui banyak perkara, kehilangan orang tersayang, kehilangan orang yang maksudnya kehilangan kepercayaan mungkin. Yes. You know, when you love or trust someone so much kan, whether you want to admit it or not, kita akan rasa begitu down sekali. If Kak Dayah boleh tanya Aisyah, Kak Dayah nangis, nanti Kak nangis juga. Kena ambil jugalah bagi Aisyah satu dulu. Apakah titik terendah dalam hidup seorang Aisyah Hijannah? Sebab Aisyah adalah orang yang memberi manfaat dan menasihati ramai orang di luar sana. Betul? Betul. Sometimes they say, I'm saying this because I'm also that kind of person. You give so much light to other people. You give them so much advice. Tapi bila sesuatu terjadi ke awak terduduk. Betul. Dan awak boleh berfikir, aku patut act strong in front of everybody, or I can be vulnerable. So my question to you is, apakah titik terendah seorang Aisyah Hijannah yang people nampak dekat Instagram macam, you always got it together Aisyah. Aisyah kuat, Aisyah kuat. Tapi like literally as a person Aisyah, apakah titik terendah dalam hidup Aisyah? I think titik terendah hidup Aisyah is this issue lah. Aisyah tak pernah membayangkan benda ni akan jadi, because waktu ayah Aisyah meninggal dan Aisyah diberi seorang suami yang sangat perfect tau sebenarnya, yang sangat perfect, yang macam willing to do everything kan. Kalau tengok balik macam life tu waktu kita awal-awal kahwin tu macam macam perfect, sangat macam kita dapat seorang yang wow, Masya Allah kan. Tapi bila jadi isu yang ini, Aisyah rasa ini adalah titik yang paling terendah satu. And Aisyah pun trauma kan dengan apa-apa yang jadi. But apa-apa yang terjadi pun
Aisyah, I have to be strong. Kan? Sebab kita ada anak-anak kita. Kita ada masyarakat yang memandang kepada kita. Aisyah ni diuji dengan apa yang Aisyah cakap. Kan? Kadang-kadang kita bagi motivasi ke orang, kena kuatlah apalah. Bila Allah datang kepada kita, barulah kita nampak yang, oh, macam ni rupanya apa yang orang lain rasa. Mungkin sebelumnya orang tanya kita, macam mana kalau nak hadap depressed. Waktu tu kita tak depressed, so kita bolehlah cakap macam orang yang normal. Tapi bila Allah bagi anak depressed pada kita, so kita dapat rasa yang, oh, ini rupanya apa yang orang tu rasa bila orang tu bertanya pada kita. Macam tu. So segala ujian yang Allah bagi ni sebenarnya Aisyah cuba mencari hikmah yang terbaik. Yang benda ni Allah bagi pada aku, okey, ni hikmah apa yang kita boleh share pada masyarakat. Contohnya share pada masyarakat, kalau dalam isu tersebut mungkin orang tak tahu pun kan, kalau poligami tu kita boleh fight for harta sepencari, orang tak tahu. So bila jadi pada Aisyah share pada orang, oh, ada orang yang pernah alami, baru dia tahu. Ada orang yang mungkin in future mungkin ditakdirkan dia alami, so dia dah tahu. So Aisyah cuba cari hikmah-hikmah yang baik lah, yang sebenarnya apa yang Allah cuba ajarkan Aisyah melalui ujian-ujian tersebut. Dan bercakap tentang ujian Aisyah, kenapa saya rasa orang rasa lagi relatable, termasuk Kak Dayah. Kan Kak Dayah baru deliver baby, dan kejadian ini berlaku sewaktu Aisyah mengandung. Dan kita pun tahu mengandung ni adalah satu perkara yang luar biasa, satu perubahan dalam badan kita, dibawa pula dengan hormon dan sebagainya. But Aisyah, you keep yourself together, awak keluar pergi ke pesta buku dan sebagainya, berjumpa dengan orang, dan saya boleh katakan itu adalah satu step yang luar biasa. Tapi saya nampak ramai yang komen, dan ada juga yang cakap, Aisyah, it's okay not to be okay. Tak apa Aisyah, tak apa. So macam Aisyah sendiri, pernah tak dalam kesibukan, betul tak Aisyah, kadang-kadang kita sibukkan diri kita sebab kita nak lupakan apa benda yang apa mengganggu fikiran kita. Pernah tak Aisyah tengah drive ke, tengah sibuk buat kerja, suddenly Aisyah breakdown? Sebenarnya up until today, Aisyah traumatized dengan apa yang terjadi. So sometimes bila Aisyah driving, bila Aisyah driving kan, Aisyah kan flashback tau. Dia macam automatic flashback. Apa yang jadi? Aisyah kan flashback. Aku waktu tu macam mana aku dan keadaan pregnant yang macam you terduduk atas lantai kan. I still remember lah macam waktu tu Aisyah pregnant, Aisyah terduduk atas lantai yang tak tahu nak buat apa. You know that feeling kan? So bila Aisyah driving, Aisyah akan flashback that moment lah. So banyaklah benda yang macam, benda-benda yang terjadi tu membuatkan kita trauma. And even walaupun Aisyah ni belajar psikologi, Aisyah pun rujuk kaunselor up until today. So every day Aisyah akan consult lah, okay hari ni apa thoughts kan, kat mana, apa jadi, sampai hari ni. Even though benda tu jadi macam bulan 10, 11 kan, but sampai sekarang benda tu masih fresh lah dalam otak Aisyah. Maksudnya dia terlalu sakit, yang terlalu sakit yang buat kita macam kita cuba nak ke depan, kita cuba macam jangan ingat but kita manusia biasa kan. And of course Aisyah study psychology, you give to know how to psycho, but when it comes to you, it's very painful for you today. And antara penerimaan dan juga untuk bawa ke hadapan Aisyah, apakah sumber kekuatan Aisyah buat masa ni? I think sumber kekuatan Aisyah ialah my kids and apa yang Aisyah buat sekarang, iaitu bisnes. So kalau Aisyah asyik down, anak-anak boleh nampak benda tu. So Aisyah tak nak diorang pula trauma, ataupun diorang ter-affected daripada mak yang tak function well kat rumah kan. So mak yang tak happy. So kita nak jadi mak yang happy untuk anak-anak kita. Also kita ada business kan, bila kita kena pergi office, kita kena buat live. So nak tak nak I have to push myself yang kau kena buat juga Aisyah, because nanti company ni tak boleh grow. So you have to do it. So nak tak nak Aisyah kena be strong for company and also for the kids. Sebab setiap orang dia punya pushing factor or tahu sumber inspirasi macam mana nak go through. Even though you are in your darkest day, di mana semua orang tak tahu dan semua orang boleh bagi 1001 nasihat. Tapi mungkin juga bagi Kak Dayah, dia pergelutan dengan emosi dan rasional kan. What you think and what you feel could be different. Jadi macam mana nak jumpa kat titik tengah tu sangat susah. Ya betul, sangat susah kan. Sometimes Kak Dayah percaya Aisyah berlawan dengan diri sendiri. Betul kan. Susah. Tapi as a public figure,
awak ada tanggungjawab untuk orang. Dan tanggungjawab Aisyah bukan bermaksud bagi saya lah, bukannya Aisyah kena tunjuk ke everyone, hey, I'm good, I'm okay. Sebab setiap wanita kat luar sana pun nampak Aisyah sebagai satu sumber inspirasi. They might be going the same thing or might be in different trial in their life. But sebab tu Kak tanya, macam untuk kehadapan, apakah pushing factor Aisyah? Ada tak mungkin kata-kata nasihat, kalaulah bukan daripada bapa Aisyah arwah, ataupun kadang tak tahu, mungkin orang-orang yang kuat impact dalam hidup Aisyah, ada tak apa-apa pesanan yang nasihat yang Aisyah pegang benda tu? So Aisyah selalu bagi pesanan ke orang kan? Kan? Jadi ada tak orang cakap apa-apa kat Aisyah yang Aisyah pegang macam ini macam deep ni, atau Aisyah pegang lah nasihat tu? Sampai sekarang apa yang Aisyah pegang ialah ni kata orang pada Aisyah lah. Dia kata apa-apa yang orang cakap pada kita tu jangan simpan dalam fikiran kita. Sebab kadang-kadang orang ni bila dia nampak something yang terjadi, dia akan terus komen. Benda tu daripada pemikiran dia, daripada environment dia. Dan mungkin pemikiran dia tak sama dengan kita. Environment dia pun tak sama dengan kita. Because yang melalui situasi tu ialah kita. Kan? So that's why apa-apa pun be rational dan jangan buat decision tu daripada emosi. Because kalau kita buat decision tu daripada emosi, nanti kita akan kalah. Kan? Kalau macam kalau Aisyah lah ikut emosi, pada awalnya memang kita akan terus kita caw je. Macam okay, dah tak nak fikir. Tak nak fikir dah. Tapi itu kalau ikut emosi. Kalau ikut rasional baru kita tahu rupanya ada undang-undang yang kita boleh fight kan. And then kita tahu macam nak bertenang. And then kita tahulah cara-cara macam mana untuk kita ni nak grow balik diri kita. Kan? Jumpa kaunselor, jumpa psikologis, macam tu. Okay Aisyah, after what happened to you, yang di mana Aisyah pun tahu satu melayar berdiskusi tentang isu itu, dan mulalah menjadi ada tim A, tim B, tim C, ada macam-macam concern dan sebagainya. But of course saya yakin ramai dekat luar sana yang memang mendoakan. Daripada tak kenal Aisyah terus just rasa sayang kat Aisyah. Kalaulah kan Aisyah, Kak Nabil tanya, like, does what happened to you affect seorang Aisyah Hijana melihat sisi pandangan cinta? So Aisyah kata Aisyah traumatized kan? Yeah. Does it change your view ataupun Aisyah masih percaya? Adalah sedikit change view tersebut. Tetapi Aisyah cuba balik mengawal lah. Contohnya, kalau dulu kita ni faham cinta tu kita perlu bagi 100%. Kan, kita bagi trust pun 100%, semua 100%. Tapi for this time macam kita cuba balik change kita punya thoughts yang if you want to love someone, you boleh, tapi jangan bagi 100%. Love yourself first. So benda tu, sebab bila Aisyah sayang orang, Aisyah bagi 100%. Even more than myself. Kan? So, bila jadi isu macam ni, sayang diri kita dulu. Sayang kita dulu, barulah kita sayang orang. Betul. That's why kadang-kadang kita try over percentage kan. Tapi ialah perasaan kita susah kot. Tapi ia memberi kita satu kesedaran lah. Macam Aisyah kata, love yourself first. It means put yourself in the best form. Kan, lagi-lagi. And then bila you bahagia, you tenang, baru you boleh fikir dengan logik, dengan baik. Dan Aisyah, you also running a business kan. Bila perniagaan Aisyah pun ada up and down juga. Kalau dalam bisnes Aisyah sekarang ni kan kompetitif Aisyah. Banyak brand-brand tudung dekat luar sana kan. Aisyah ada butik kan. Jadi macam mana Aisyah nak bahagikan bukan setakat waktu, emosi juga. Sebab of course kalau dekat bisnes pun ada cabaran tersendiri. Mungkin Aisyah ada cabaran tersendiri daripada menjalankan perniagaan. I think bila Aisyah masuk office je, Aisyah akan terus mengajar pemikiran Aisyah yang kita ada staff dan staff kita melihat kita. So Aisyah takkan menunjukkan nangis ke apa emosi ke depan staff. So Aisyah akan masuk bilik Aisyah and fokus at that time apa yang kita perlu buat, because staff-staff kita ni dia melihat kita juga. So kalau dia tahu kita ni down, dia tahu kita ni tengah tak okey, so diorang pun akan tak okey. So kita tak nak benda tu terjadi. Dia berasa lah dia boleh rasa yang vibe office tu macam tak okey. So kita kena bagi vibes yang baik lah untuk diorang kan. Fokus pada kerja kita. So bila Aisyah masuk je office, Aisyah akan fokus kerja Aisyah. Bila balik, fokus pada anak-anak pula. And sometimes benda tu lah yang macam mengalihkan kita punya pandangan tu kepada nak fokus pada emosi kita semata-mata kan. Macam tu. Betul. Bila pergi office, fokus kat kerja, balik fokus kat anak. Fokus kat anak tu pula, fikirlah nak buat apa kan. Buat kek sama-sama ke. So benda tu mengalihkan sikit lah kita punya benda-benda yang terjadi tu. Betul. Dan selalunya kan, kalau
macam saya jumpa every parents pun sentiasa akan cakap nak yang terbaik untuk anak-anak. Betul? Tapi Aisyah, rasanya kita tak boleh lari daripada keadaan yang anak-anak kita kadang-kadang terpaksa tengok kita dalam keadaan yang tak stabil, dalam keadaan yang tak okey. Macam Aisyah, sepanjang Aisyah pregnant, Alhamdulillah Aisyah tak ada alahan semula. Alhamdulillah tu Tuhan tu bagi kekuatan dengan anak tu kan. Dan ada tak momen-momen yang anak Aisyah mesti dah pandai bercakap kan? Yes. Ada tak momen yang Aisyah breakdown depan anak yang Aisyah you wish you tak nak tunjuk that side, tapi anak tu bertanya pada Aisyah? I see. Selalunya bila Aisyah tengah tak okey, selalunya memang Aisyah akan bagi tahu pada helper lah. Macam saya tengah tak okey, so tolong tengok anak-anak kat bawah kejap je. So anak-anak takkan masuk bilik. So Alhamdulillah, macam anak-anak Aisyah, diorang tak nampak that thing lah, that side yang mak diorang tengah tak okey, diorang tak nampak. So bila Aisyah turun bawah, Khadijah, Hasan nak makan ke? So diorang nampak mak dia yang happy je. So because bila anak-anak ni nampak yang mak dia tak okey, benda tu akan lekat kat otak dia orang. So kita tak nak benda-benda tu terjadi. That's why bila Aisyah tak okey, macam akan masuk bilik dan tak jumpa anak-anak. So and then barulah turun bawah jumpa anak-anak. Itulah orang kata menjadi seorang ibu. Susah kan nak switch. Susah. Macam mana you nak switch perasaan you? Okay, turn on, turn off. Tapi itulah namanya pengorbanan. So Aisyah mungkin ada apa-apa kata nasihat untuk setiap wanita, macam mana mereka nak hadapi hari-hari yang gelap. Tak kisah apa sahaja yang membuatkan hari mereka gelap. But apa yang Aisyah boleh katakan? Ini Aisyah sebagai orang yang belajar psikologi lah. So kalau kita nak sedih, kita boleh sedih. Sebab kadang-kadang perempuan ni kita memang emosi kita lebih kan daripada lelaki. So kita memang akan sedih. Kadang-kadang tu sedih yang lama. Tapi cuba you bayang, kalau you sedih tu terlalu lama, you boleh depress. You boleh kena banyak penyakit psikologi. Contohnya you boleh kena PTSD, you boleh stress, you boleh anxiety. So you nak tak diri you dalam keadaan tersebut? Kita semua tak nak. Kita semua nak jadi normal, happy. So bila kita sedih, jangan sedih yang terlalu lama. Kalau kita nak berkurung dalam bilik, jangan berkurung terlalu lama. Sometimes kita sendiri yang kena push diri kita untuk kuat, bukan orang lain kan. Because ada orang yang macam dia nak orang lain push dia untuk kuat. Sebenarnya you sendiri yang kena push diri you untuk kuat. And always fikir, kalau aku kena depression, kalau aku kena anxiety, then what happened to my kids? Apa je akan jadi pada anak-anak? Apa akan jadi pada company kita? So kita tak nak dah lah kita sakit, lepas tu semua hancur. Kita tak nak macam tu. Kita nak kita sakit dan kita sembuh, semua okey. Kita nak macam tu. So always remind diri kita sendiri yang kita bukan hanya ada diri kita, tapi kita ada benda-benda di luar. Kita ada anak-anak, kita ada kerja kita ada macam-macam. So kita kena be strong untuk semua benda tu. Baik. Jadi walaupun di hari yang kita rasa kita tak mampu tu, tak apa, take a break. Take a break. Tolong. Jangan lama sangat. Nangis, silakan nangis. Tapi jangan nangis selamanya. Kan? Jadi mungkin Aisyah juga ada impian yang belum tercapai. So, Aisyah masih muda lagi, but you accomplish so much. Kita dah borakkan ni tadi kan. So, apa impian yang tercapai lagi? Impiannya tapi ni macam susah nak capai. Tak apa. Sebab tu nama dia impian. Bila impian tu mudah sangat, dia bukan impian dah. Sebenarnya Aisyah teringin nak masuk Air Force. Nak cakap tadi kan, teringin. Betul lah. Teringin sangat. Sebab kalau buka macam ni TikTok tu memang penuh Air Force je. Teringin, memang teringin sangat. Tapi itulah, macam kena masuk army dulu kan. Sedihlah, nampaknya anda semua sedang melihat satu sisi Aisyah Ijanda. Jadi memang bukan biasa-biasa. Dia tanya, Kak Ayah, macam mana saya nak ambil lesen? Saya nak buat kapal terbang, jet fighter. Saya tanya, nak ambil lesen jet fighter, awak kena jadi askar lah dulu. Masuk Air Force. Tapi Aisyah, tiada mimpi yang mungkin luar biasa, tapi memang kena lalui lah. Kena lalui. Berapa tahun tu? Army tu berapa tahun? Alamak, nanti kita kena bincang tanya. Salah bagi belakang. Tapi but that's very interesting. We thought you are like the macam Aisyah Ijanda yang macam okay kan. Muslimah Assalamualaikum semua. Tak ada maknanya. Awak suka saya suka lasak. Saya nak yang perang-perang pula tu. Saya suka benda yang challenging. Aisyah suka benda yang lasak, yang challenging macam tu. Okay, so saya rasa macam mungkin impian Aisyah ni kita semua boleh aminkan, ataupun kita tengok macam mana Aisyah. Macam mana nak masuk. Patutlah tengok semua video tu. Aduh, okay. Banyak benda tu. So terima kasih banyak-banyak Aisyah Ijanda for sharing
everything with us. Memang bagi saya inilah heart to heart, dan saya rasa sangat puas hati sebab saya dapat jumpa Aisyah in person, and I can feel like whatever that you said is truly from your heart. Dan orang nampak Aisyah bukan sekadar persona sahaja di atas talian seperti social media, but you are truly a fighter. Alhamdulillah. Yes. InsyaAllah. Untuk semua penonton heart to heart, this is it. Our warrior. Chef Fighter tak ada. Yeah. Chef Fighter belum lagi. Our warrior by heart. And thank you so much Aisyah. Kak dah doakan dan saya rasa ramai doakan Aisyah akan terus maju jaya. InsyaAllah. And may Allah bless you and guide you along the way. InsyaAllah. Okay? InsyaAllah. Okay. Thank you Kak Thank you Lia. so much. Aisyah Hijannah, satu figura yang sangat-sangat memberi inspirasi kepada wanita di luar sana, terutamanya dalam menghadapi segala cabaran dalam kehidupan, dan saya berharap anda semua mendapat manfaat daripada perkongsian Wardah Heart to Heart hari ini bersama saya.